Sementara itu, mengulas mengenai harga bawang dan cili yang melambung di pasaran ketika ini, KPDN HEP memberi jaminan ia akan pulih menjelang tahun baharu ini. Begitu juga dengan bawang. Bawang kalau kita tengok bawang daripada Holland banyak, bawang daripada Pakistan pun ada, daripada China pun ada yang dijual dalam market. Tapi oleh kerana mereka memilih bawang India, yang dikatakan bawang India ni lebih sedap, lebih ada aroma dan sebagainya, maka bila bawang India tidak ada dalam market, mereka melaporkan bahawa tidak ada bawang. Sedangkan bawang lain ada. Jadi kita harap untuk seketika ni skip India dulu, bawang India, guna bawang lain dan saya yakin ianya tidak berpanjangan. Mungkin dalam seminggu atau 2 minggu lagi masuk tahun baru, bila suasana pulih di India, ianya akan dapat disediakan. Kerjasama Peringkat Antarabangsa Universiti Teknologi Malaysia UTM bersama pakar dari negara maju seperti Taiwan berpotensi mendorong penghasilan peralatan perubatan dalam negara. Kepakaran dan geran dimiliki UTM mampu menjalankan kajian dalam membina peralatan perubatan terutamanya kit ujian mengesan virus COVID-19. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Baba berkata, kit ujian seperti Rapid Test Detection Kit dapat mengesan virus dengan lebih pantas berbanding Real-Time Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction RT-PCR. Ia secara tidak langsung dapat meningkatkan prestasi gerak kerja mengasingkan kes-kes positif daripada masyarakat. Aerosol box merupakan satu lagi pelindungan diri kepada frontliners yang sangat penting. Apatah lagi kes-kes sari iaitu severe acute respiratory illness yang datang ke hospital yang pada ketika ini ada kes-kes sari. Sari itu maknanya severe acute respiratory infection. Maknanya yang datang tu dia dah mula ada gejala pernafasan. Beliau merasmikan majlis penyerahan sumbangan UTM Shield di Simpang Renggam, Kluang. Majlis tersebut menyaksikan UTM menyumbang 1,000 unit kotak aerosol bernilai RM200,000 kepada 12 hospital di seluruh negeri. Kegigihan serta keikhlasan para guru mendidik anak bangsa terutamanya di kawasan pedalaman ibarat Allah biasa tegal biasa. Ya, betul tu Syah, dan sebagai wira yang tak didendang, para pendidik ini sentiasa bersedia bertugas walaupun terpaksa berkongsi rumah kaki tangan berikutan kekurangan fasiliti. Dan selepas hampir setahun berkongsi rumah kelamin dengan sebuah keluarga lain, guru Sekolah Kebangsaan Peta di Kampung Peta Bampiran Taman Negara Endau Rompin mendapat prihatin Kerajaan Negeri Johor. Laporan Arwin Zaid. Perjalanan sejauh 60 km dari Pekan Kahang ke penempatan orang asli Kampung Peta melalui jalan tidak rata dan memasuki hutan simpan Endau Rompin perlu dilalui kami. Inisiatif kerajaan negeri dengan membina rumah kaki tangan tambahan buat golongan guru yang bertugas di kawasan pedalaman sebagai menghargai pengorbanan mereka. Dan inisiatif kerajaan negeri ini turun menyaksikan Exco Pendidikan, Penerangan, Warisan dan Budaya Negeri. Mazlan Bujang turun padang bagi bersama-sama membantu membina rumah berkenaan. Berpengalaman sebagai kontraktor pembinaan sebelum ini ternyata memberi kelebihan kepada beliau dalam membina rumah berkeluasan 88 meter persegi berpandukan spesifikasi ditetapkan. Dan projek ini bukan projek yang dirancang sebagai bajet tahunan. Dan oleh itu kerajaan negeri ambil inisiatif untuk membantu guru-guru ini melalui sumbangan dana yang kita dapatkan, RM50,000 daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar, RM50,000 daripada sumbangan KPRJ dan RM25,000 daripada sumbangan ahli parlimen Datuk Dr. Atik Ahmad sebagai Menteri Luar Bandar. Dan oleh sebab itu dana yang yang kurang ini, jadi kita mengamalkan konsep gotong royong. Dan projek yang bermula 5 November lepas turut disertai beberapa guru sekolah terbabit serta ketua kampung Parlimen Tebrau dijangka siap dalam tempoh sebulan lagi. Guru Bahasa Malaysia Syaiful Rizan Zain terharu dan berterima kasih dengan pemberian inisiatif berkenaan selepas lebih setahun berkongsi rumah bersama guru lain. Rasa teruja lah sebab orang kata dia tak semudah apa yang kita nampak kan.
Kalau tengok kerja yang dah biasa, nampak macam smooth, tak ada masalah apa. Tapi bila kita yang baru nak belajar ni, dia macam kekok sikit lah. Ataupun dari segi macam nak bancuhan simen, kan dia punya untuk mengikat bata tu, dia punya teknik-teknik orang kata, ada kemahiran tersendiri lah. Saya ni alhamdulillah dah masuk tahun ke-7. Mula-mula posting, saya dah posting sini 2013. Itu saya mengambil kesempatan mengajukanlah masalah yang ada di sekolah peta ni dengan harapan ada tindakan. Tapi saya tak harap yang begitu cepat sebenarnya, kan. Tapi saya tak sangka bila habis dia kunjungan YBSCO ke SK Peta, balik ke Johor Bahru, saya ingat dalam masa seminggu dia telefon, kan. Dia kata saya dah menghadap MB dan MB luluskan projek pembinaan. Terlalu cepatlah. SK Peta mempunyai 11 guru dan 44 pelajar. Pembinaan kuartus ini sedikit sebanyak dapat melegakan kaki tangan guru yang bertugas di sini yang sebelum ini perlu berkongsi rumah. Selain itu, pembinaan kuartus ini juga merupakan satu bentuk penghargaan buat mereka. Erwin Zaid melaporkan untuk Berita RTM. Pengorbanan dan perjuangan Khalifah Uthman bin Al-Affan kini diabadikan pada sebuah masjid di Kangar. Nama Masjid Kampung Surau Utan Haji diubah kepada Masjid Uthman bin Al-Affan berkuat kuasa semalam. Keputusan pertukaran nama ini disahkan mesyuarat MAIPS yang dipengerusikan Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamlulai dan diperkenan Raja Perlis Tuanku Said Sirajuddin Jamlulai. Pengisytiharan disempurnakan Tuanku Said Faizuddin. Penukaran nama masjid ini merupakan sebahagian inisiatif MAIPS untuk memperkukuhkan jati diri negeri Perlis sebagai bumi ahli sunnah wal jemaah sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan Perlis 1948. Perlis berpegang teguh dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW bahawa para sahabat baginda seperti Khalifah Uthman merupakan sebaik-baik umat Islam selepas baginda. Liga Malaysia 2021, kebolehan menganalisis corak permainan menjadi faktor utama Selangor FC menandatangani bekas pemain perancang Pahang, Nik Muhammad Sharif Hasifi Muhammad Lazim. Nik Sharif adalah pemain terbaru keempat yang diumumkan oleh skuad Red Giants selepas memperkenalkan Syahril Fikri, Tim Haubak dan Ardinesh baru-baru ini. Menurut Ketua Jurulatih Selangor FC, Caster Nizal, dalam satu kenyataan pada hari ini memaklumkan pemain tengah berkenaan mampu membantu Selangor berikutan memiliki aspek teknikal baik serta visi yang hebat dalam membaca permainan. Nizal turut berpendapat Nik Sharif juga boleh bermain sebagai pemain sayap atau membantu bahagian tengah dengan efektif. Sepanjang bersama Pahang pada musim lalu, pemain tersebut telah menjaringkan 3 gol dalam 10 penampilannya.